Baik, satu soalan yang cukup penting, tapi untuk memudahkan dan menjawab soalan itu dalam ruang lingkup masa yang kita ada, saya akan cuba memudahkan jawapan saya dalam bahasa biasa untuk orang cuba faham. Ya. Now, apa yang dihadapi oleh Zaid Hamidi adalah dua set pertuduhan yang kedua-duanya pun bukannya bersama, adalah secara alternatif. Iaitu yang pertama, dia dituduh menerima rasuah di bawah Seksyen 16, huruf kecil A dalam kurungan, huruf besar B dalam kurungan Akta SPRM. Ya. Now, iaitu menerima suapan. Ada dua elemen penting dalam menerima suapan. Elemen pertama adalah mesti ada pemberian yang diterima. Dalam kes ini dikatakan wang. So, apa yang perlu dan wajib dibuktikan untuk memenuhi intipati perundangan adalah wajib dibuktikan Zaid Hamidi telah terima. Itu pertama. Kemudian elemen kedua adalah wang yang diterima itu digunakan untuk melakukan sesuatu yang memihak secara salah kepada orang yang memberi. Iaitu dalam kes ini dikatakan ultra kirana memberi bayaran, maka mesti juga dibuktikan bahawa apabila wang itu diterima, ada perkara yang dalam kawalan Zaid Hamidi yang dia lakukan, yang memudahcarakan, menguntungkan secara salah ultra kirana. So, dua perkara tu. Tapi yang kedua ni sebenarnya dari segi undang-undang tidak perlu dibuktikan secara terus. Boleh dibuktikan secara anggapan. Dalam undang-undang, kadang-kadang ada perkara elemen yang boleh dibuktikan melalui anggapan. Anggapan ini digubal melalui undang-undang. Dalam Akta SPRM ada Seksyen 50 mengatakan, sekiranya dibuktikan ada wang diterima oleh orang tersebut, maka boleh dianggap, melainkan orang itu menunjukkan sebaliknya, maka boleh dianggap itu diterima untuk perbuatan salah. So, dalam kes Zaid Hamidi, isu yang wajib dibuktikan adalah Zaid Hamidi telah terima wang. Kalau dah terima wang, anggapan akan tercetus dan boleh dipanggil pembelaan di bawah Seksyen 16. Dan kita sebut tadi. Set kedua pertuduhan yang dihadapi Zaid Hamidi tentang 40 pertuduhan ini adalah menerima wang tanpa balasan yang sah di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiksaan. Kebiasaannya, pertuduhan ini adalah pertuduhan alternatif sebab hukumannya adalah rendah dan elemen yang perlu dibuktikan adalah lebih rendah. Okey. Yang pertama ni kalau salah setiap pertuduhan 20 tahun. Yang ni kalau salah setiap pertuduhan 2 tahun. Dah ada denda. Sana tu denda 5 kali ganda. Sini denda saja. Tertakluk kepada budi bicara mahkamah. So, biasanya dalam kes white collar crime iaitu rasuah, pihak pendakwa raya yang menuduh orang yang menerima akan menuduh secara alternatif setiap set wang itu menerimanya tanpa balasan yang sah. Maknanya, pertama kena bukti dia terima duit. Dan kena bukti duit yang diterima tu diterima dalam kedudukan dia sebagai penjawat awam tanpa sebab untuk terima. Maknanya kata, kalau pihak pendakwa raya gagal buktikan untuk rasuah, iaitu diterima untuk tujuan membuat sesuatu memihak kepada ultra kirana, itu tak dapat dibuktikan contohnya, maka dia boleh pakai Seksyen 165 sebab dapat duit itself tanpa alasan yang munasabah adalah jenayah di bawah 165 dalam bahasa mudah. So, balik kepada soal pokok, maka apakah dia elemen yang paling penting di sini pun adalah pemberian, iaitu penerimaan wang. Itu saja fakta, keterangan, bukti yang perlu diyakinkan wujud dalam kes Zaid Hamidi ataupun mana-mana kes yang dituduh menerima. Nah, ini isu merit. Ini bukan isu berkaitan teknikal. Kalau kita mengatakan Regi telah menampar saya, perlulah buktikan Regi menampar saya. Perlu bukti. Mana bukti saya cedera? Mana bukti Regi datang ke pejabat saya untuk tampar saya?
Siapa lagi yang nampak? Ada tak CCTV? Ada tak keterangan orang lain? Adakah tiba-tiba orang lain masuk bilik saya, nampak saya menjerit-jerit? Tak biasa. Itu menunjukkan ada perkara buruk berlaku kepada saya. So, bukti tau. Ini bukan isu teknikal. Ramai suka mengatakan bila seorang tertuduh menang kes, dibebaskan, mereka akan selalu berselindung. Orang biasa yang tak puas hati akan selalu mengatakan, oh dia menang teknikal. Ini bukan teknikal. Ini elemen paling penting, penerimaan. Okay? Now, sebelum saya meneruskan huraian apakah alasan-alasan yang diberikan, saya perlu menjawab apa yang telah dibangkitkan oleh saudara Regi tadi. Dengan betul. Orang tertanya-tanya, takkanlah 40 pertuduhan satu tak lekat. Kenapa tahu? Sebab ini adalah kes rasuah. Dan ada perbezaan di sini. Cuba kita bayangkan, kalau saya dituduh membunuh 40 orang di tempat-tempat yang berbeza, di waktu-waktu yang berbeza. Mungkin saya boleh didapati tak bersalah membunuh A, B atau C. Mungkin ada cukup bukti saya bunuh D. Sebab orang lain, tempat lain, perbuatan lain, mungkin niat saya bunuh pun berbeza-beza. Tapi dalam kes Ultra Kirana ni, walaupun 40 pertuduhan, dia berasal daripada perkara yang sama. Sama. Ya. Ini rakyat tak faham. Jadi isu pokok dia sama. Isu pokok dia sama. Dan biasanya dalam kes rasuah, isu pokok dia sama. Macam mana Najib Razak menghadapi 7 pertuduhan, isu pokoknya 42 juta SRC. Macam mana Rosmah menghadapi 3 pertuduhan, isu pokoknya adalah permintaan 187.5 juta Jepak, projek Jepak. Begitu juga di sini. Isu pokoknya adalah apa yang dikatakan bernilai lebih kurang 13.5 juta Sin dolar, lebih 40 juta ringgit Malaysia, berkaitan dengan projek visa luar negara Ultra Kirana Sdn Bhd. So menurut cerita pendakwaan, mereka mengatakan ada permintaan untuk dana politik secara bulanan. So bila setiap bayaran dibuat setiap bulan, setiap satu bayaran tu adalah jenayah rasuah yang berasingan. Sebab itu ada 40 pertuduhan. Saya harap para penonton dan para pendengar boleh faham. Ini bukannya satu kes di mana Zaid Amidi dituduh menerima daripada Ultra Kirana. Pertuduhan kedua, menerima daripada Ultru Kirunung. Pertuduhan ketiga, menerima daripada Iltri Kirini. Pertuduhan keempat, daripada Ultru Kirono. Bukan. Ini daripada syarikat yang sama. Tentang projek yang sama. Tetapi sebab bayaran adalah kononnya bulanan, maka apabila setiap bayaran bulanan tu kononnya dibuat, pada masa itu dia menjadi satu jenayah berasingan. Sebab itulah kita balik kepada Rosmah sebagai contoh. Rosmah dituduh meminta sejumlah. Kemudian Rosmah dituduh menerima 5 juta daripada apa yang diminta, dan yang ketiga menerima 1.5 juta daripada apa yang minta. Dia berasal daripada transaksi yang sama. Tapi minta tu satu jenayah. Bila terima sebahagian, satu lagi jenayah, pertuduhan kedua. Bila dapat sebahagian lagi, pertuduhan ketiga. Jadi di sini, Zaid Amidi dituduh menerima kononnya 40 kali. Itu sebab ada 40 pertuduhan. Dan kenapa tak lekat setiap satu pun daripada pertuduhan tersebut? Saya akan datang kepada alasannya. Kerana cara pembayaran kononnya yang dikatakan oleh saksi-saksi pegawai-pegawai Ultra Kirana adalah sama. Iaitu setiap bulan kononnya mereka akan pergi sama ada ke rumah peribadi dia ataupun rumah timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Setiap bulan, dan kalau bulan itu mereka tak dapat bayar, maka mereka akan pergi bulan berikutnya dan meletakkan wang dalam sampul surat di atas meja dan keluar lepas bersembang. Ya. Itu modus yang sama. So kalau mahkamah tak boleh terima bahawa ada pembuktian, pemberian ke tangan
yang dibuktikan jumlah wang dengan apa-apa lumpung-lumpung pembelaan yang telah dibangkitkan oleh pembelaan dalam kes pendakwaan, maka semestinya lah ke-40 pertuduhan itu gagal. Faham. Untuk cuma memberi faham kenapa 40 tak lekat, sebab isunya asasnya sama. Now, saya pergi kepada kenapa mahkamah dapati Zahid Hamidi bebas. Isu utama penghakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam yang membebaskan Zahid Hamidi adalah mahkamah mengatakan dengan jelas mahkamah mendapati tidak ada pembuktian setiap bayaran wang itu telah diterima oleh Zahid Hamidi seperti yang cuba diceritakan, seperti yang didakwa oleh 4 orang saksi pihak pendakwa raya. 4 saksi ni mempunyai kaitan dengan syarikat Ultra Kirana. Mereka merupakan pengarah dalam Ultra Kirana pada masa pemberian dan ada yang sudah menjadi bekas pengarah. So 4 ni datang memberikan cerita tentang macam mana duit tu nak dibayar, kemudian siapa yang pergi bayar, bila pergi bayar kononnya dan rekod ledger tersebut. Dan bila mahkamah meneliti, mahkamah mengatakan bahawa keterangan ke-4 ni tidak boleh dipercayai. Bila orang-orang ini tidak boleh dipercayai kerana ada percanggahan ataupun ketidakjelasan ataupun ketidakbolehan mereka menjawab soalan-soalan penting pihak pembelaan, maka macam mana nak terima satu cerita saya bagi duit kat Zahid Hamidi? Macam mana nak terima cerita itu saja? Itu siapa pun boleh cakap. Ya. Dalam undang-undang, mahkamah kena yakin melangkaui keraguan munasabah. Ya. Bukan keraguan Minah Sarawak, selalu saya melawak. Keraguan munasabah. Bahawa perkara itu berlaku. Tidak ada apa-apa kesangsian. Baru dikatakan dibuktikan. So dalam kes ini mahkamah dapati antara lain mereka berpandukan, ni boleh diperolehi mulai daripada secara khususnya Perenggan 143 sampai Perenggan 152. Boleh didapati alasan-alasan huraian mahkamah di situ. Satu persatu mahkamah meneliti, mahkamah memberi sebab dan mahkamah memberi penjelasan kenapa dia buat penemuan-penemuan tu. Yang antara yang penting, terdapat satu ledger ni yang kononnya disimpan oleh seorang saksi SP 16. Dia ni adalah pekerja dalam Ultra Kirana. Dia mengatakan dia simpan tu secara manual. Bukannya satu rekod rasmi, tapi sebab pembayaran ni kononnya banyak, so dia kata dia takut ada silap ke apa, jadi dia buat sendiri. Ada jadual, tarikh bila dia dapat duit, sumber duit masuk, tarikh bila duit tu dikeluarkan daripada tempat dia simpan, kemudian dia bila diserahkan. Now, ada jadual, beberapa jadual verticular ataupun jadual menegak. Dan di hujung jadual menegak ada remark. Remark maksud dia notasi, butiran. Malangnya mahkamah mendapati dalam butiran tersebut tidak pun ditulis. Sebahagian daripada nota-nota tersebut tidak pun ditulis, kata diserahkan kepada Zahid Hamidi. Yang kedua, apabila ditulis, dia tak menggunakan perkataan Zahid Hamidi. Ada dia menggunakan perkataan Z. Ada kala gunakan ZH. Ada kala gunakan monster. So, mahkamah mengatakan, kenapa berubah-ubah? Kalau bagi kepada orang yang sama, kenapa code name, kalaupun itu nama kod, kenapa berubah-ubah? Dan kalau ada sebab nak berubah-ubah pun, kenalah bagi penjelasan di mahkamah yang mana gagal diberikan dalam mahkamah oleh saksi tersebut. Dia tidak ada sebab. Suka hati dia nak letak. Bukankah andaian boleh dibuat, kalau kod berlain, orang pun lain? Ya, betul. Walau ada juga nama dipetik kan, tentang Muhyiddin Yassin, Rizal Marikan, Khairi Jamaluddin. So, mana boleh ditunjukkan bahawa semua kod tu adalah kononnya untuk Zaid dan tidak ada tanda tangan Zaid? Of course lah.
Kalau kita bagi rasuah, siapa nak tanda tangan? Tapi itu, ledger tu tidak menunjukkan pemberian. Ya. Dan ada juga kandungan itu tidak diisi. Mahkamah telah huraikan beberapa ruangan tidak diisi tarikh, beberapa ruangan tidak diisi jumlah. Itu yang pertama. So ledger itu tidak mempunyai nilai. Dari sudut pandangan kandungannya, tidak mempunyai nilai untuk menyokong apa yang dicakap oleh saksi itu. Ini saya ringkaskan saja. Ini di perengan 143. Dan begitu juga, dia mengatakan bahawa mereka Ultra Kirana dalam keterangan di mahkamah mengatakan duit ni bukan datang daripada akaun Ultra Kirana. Datang daripada sahabat mereka dari Hong Kong. Dan ada satu perempuan nama Nicole yang kononnya menguruskan perkara ini. Tapi Nicole tak dipanggil di mahkamah untuk menunjukkan siapa Nicole ni, betul ke wujud. Apakah peranan dia? Dia tak bagi tahu, dia tak datang mahkamah ceritakan. Dan pertuduhan yang dituduh terhadap Zahid Hamidi adalah Ultra Kirana memberi rasuah. Bukan syarikat Hong Kong memberi rasuah bagi pihak Ultra Kirana melalui Nicole. Tiada. Ya. So maksudnya cerita saksi pendakwaan berubah-ubah. Daripada pertuduhan sampailah keterangan berubah-ubah. Yang ketiga, Nicole tidak dipanggil. Yang keempat, antara ni yang pentinglah saya bangkitkan. Bukan yang kecil-kecil, yang penting. Mana, mahkamah juga mendapati tidak dipanggil oleh saksi-saksi yang mengatakan mereka pergi ke rumah ataupun kediaman Zahid Hamidi. Tidak dipanggil driver mereka untuk mengesahkan perkara itu. Tidak dipanggil mana-mana polis di pondok jaga kediaman Zahid Hamidi, sama ada di rumahnya maupun di rumah Timbalan Perdana Menteri untuk mengesahkan kemasukan saksi-saksi itu di hari-hari mana. Mereka tidak menyatakan pun dengan jelas tarikh mereka pergi, masa mereka pergi. Dan mereka mengatakan bahawa bila pergi mereka akan telefon untuk mengesahkan Zahid Hamidi ada di rumah atau tidak. Jadi mana dia bil telefon untuk membuktikan panggilan telefon itu dibuat? Tidak ditampilkan. Tidak juga ditampilkan CCTV rakaman di rumah Zahid Hamidi pada mana-mana tarikh untuk menunjukkan kereta tiga-tiga mereka ni masuk di kawasan halaman rumah tersebut untuk meyakinkan mereka ada pergi. Tidak juga ditampilkan bentuk sampul surat yang digunakan. Now di sini ramai yang telah mengatakan sampul surat bukankah duit Singapura ada dalam bentuk 100 atau 1,000 ringgit contohnya. Itu bukan isunya. Isunya bila tak tampilkan surat envelope, maka maksudnya adakah envelope itu wujud? Ya, betul. Faham tak? Awak yang nak kata orang tu ambil rasuah. Awak tak tampilkan pun. Macam dalam kes Rosmah. Dan ini lebih penting. Hakim telah pun membandingkan apakah dia keputusan dalam kes Rosmah yang telah diberikan pada 1 September yang juga telah disediakan alasan penghakiman 260 perenggan di situ. Dan mahkamah mengatakan dalam kes Rosmah ada pembuktian bahawa duit dikeluarkan daripada bank. Pegawai bank mengesahkan cek ditunaikan. Orang cepak mengambil 2 beg, masukkan di dalam beg. Beg dimasukkan dalam kereta. Driver kereta dipanggil. Orang yang mengiringi kereta, UTK dipanggil. Kemudian sampai ke rumah, ada keterangan beg diturunkan, diletakkan di mana. Pembantu di rumah Rosmah mengambil beg, pergi masuk ke dalam. Ada lukisan lakar oleh saksi-saksi tersebut dalam kes Rosmah menunjukkan mana mereka duduk, di mana beg diletakkan. Dalam kes ini, duit datang daripada Hong Kong pun tiada bukti transaksi macam mana ditunaikan di Hong Kong, macam mana dihantar. Kalau digunakan money changer pun tidak dipanggil di sini. Dan bagaimana dikeluarkan daripada tempat mana yang dikatakan oleh saksi. Dan kemudian
dimasukkan dalam envelope, di sudut mana, meja mana, di ruang bilik mana diletakkan, tidak ada keterangan yang lengkap. Pokoknya tidak ada keterangan duit diberi ke tangan Zaid Hamidi. Ini cerita. Cerita maksudnya mungkin telah direka-reka. Oleh kerana itu, mahkamah mengatakan ada bahaya. Ini adalah fikiran terkemudian, rekaan terkemudian sebab tiada pembuktian. Dan maka dengan itu dari segi undang-undang tidak selamat langsung untuk menerima keterangan empat orang ini. Yang lebih aneh, saksi pendakwa 15, salah seorang pengarah mengatakan memang dia berkuasa urus tadbir syarikat. Dia yang mengendalikan perniagaan, isu akaun dan sebagainya dia patut tahu. Tapi dia mengatakan dia tidak tahu langsung pasal ledger yang dibuat oleh PW17. Bukankah bercanggah? Betul. Jadi, bila saya meneliti alasan penghakiman Yang Arif Hakim Yazid Mustafa, sejujurnya sebagai seorang pengamal undang-undang saya dapati setiap inci keperluan prinsip kedaulatan undang-undang telah dirujuk, dianalisa dan diguna pakai dengan tepat oleh Yang Arif Hakim. Sehingga ke tahap di mana boleh dikatakan bahawa pihak pendakwa raya telah gagal segagalnya untuk membuktikan kes mereka. Oleh sebab itulah Zaid Hamidi wajib dibebaskan. Dibebaskan. Di sini saya tidak ingin mendalami isu-isu alasan-alasan lanjut yang melibatkan isu-isu perundangan dan fakta-fakta lanjut sebab saya percaya tempoh masa kita agak singkat, tapi yang penting saya telah tampilkan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin baca, saya boleh tunjukkan ada di perenggan 143 hingga 152. Secara khususnya, setiap keterangan itu dianalisa. Termasuk secara khusus adalah di perenggan 151 sub perenggan 4. Hakim Yazid Mustafa telah menganalisa pembuktian dalam kes Rosmah. So, boleh baca di situ. So, at the end of the day, dan 151 sub 6 dinyatakan di situ. Di hujungnya, bagi saya, walaupun mungkin ramai mengatakan mereka kesal, sedih dengan pembebasan Zaid Hamidi, bagi saya dari segi undang-undang, jika bukti tidak ada, bukti tidak ditampilkan seperti mana yang perlu di bawah undang-undang, kita tidak boleh mengatakan kita sedih. Kita patut hormati keputusan mahkamah. Seperti mana anda gembira bila Najib Razak didapati bersalah oleh mahkamah. Seperti mana anda gembira bila Rosmah Mansur didapati bersalah oleh mahkamah tinggi. Dia ada hak rayuan, dia ada hak untuk menunjukkan sama ada penemuan mahkamah tinggi dia itu betul atau tidak. Itu cerita lain. Tapi anda telah gembira. Kenapa sekarang anda sedih? Inilah dia kecantikan, keindahan undang-undang Malaysia. Betul. Kalau kita nak tuduh seseorang melakukan kesalahan, kita kena berani ada bukti yang lengkap. Jangan sekadar cakap dongeng. Saya boleh kata sekarang ini sebab mahkamah mengatakan perkara itu. Sebab itulah peguam tidak boleh mendahului mahkamah. Betul. Dan di sini saya perlu nyatakan, saya tidak boleh salahkan rakyat berkaitan dengan tanggapan ini. Kerana apa saudara Regi, saya minta maaf, saya nak lanjutkan kepada silakan. Kerana apabila rakyat membaca laporan akhbar tentang perbicaraan setiap-tiap hari yang berlaku, mereka akan nampak tajuk dan mungkin mereka baca isi yang 2 minit, 3 minit yang tulis. Now, ahli pemberita yang menyediakan laporan ini, dia akan cuba melaporkan apa yang dia dengar saksi bercakap. Dan macam saya cakap sekarang ini kes pendakwaan. Mestilah keterangannya adalah keterangan saksi pendakwaan. Jadi apabila pegawai Ultra Kirana memberi keterangan angkat sumpah, ditanya oleh pendakwa raya, apa yang awak buat
saya pergi kepada lokal saya keluarkan duit yang sudah saya terima dari Hong Kong. Lepas itu saya cari envelope, saya masukkan sejumlah 200,000 dalam envelope. Kemudian saya bagi kepada rakan saya SP15 yang pada hari itu pergi dengan SP 14 kononnya ke rumah. Jadi saya ikut mereka tapi saya tak pegang envelope. Orang lain yang letak atas meja Zahid. Lepas kami berada dekat 15 minit bersembang pasal politik, kami keluar. Itu keterangannya di mahkamah. So, pihak pemberita akan melaporkan. Bila kita baca, oh dah terimalah tu. Itu anggapan kita. Nampak? Kita tak dengar lagi apakah soal balas yang dibuat oleh peguam-peguam Zahid Hamidi yang telah mencabar soalan-soalan tersebut. Ada dirujuk oleh hakim. Sebahagian keterangan di mana seorang saksi telah mengatakan apa yang dia memberitahu tentang penerimaan wang tertentu adalah tidak terkandung di dalam pernyataan saksi, iaitu sejumlah 3 juta dia kata telah dimasukkan dalam satu beg troli dan dibawa ke rumah Zahid Hamidi. Tapi benda itu tidak dinyatakan dalam kenyataan saksi dia. Kemudian bila peguam tanya, setuju atau tidak keterangan ini adalah satu fikiran terkemudian, saksi menjawab, ya, dia mengaku fikiran terkemudian. So, macam mana? Itu bukan bukti. Itu adalah pengesahan yang mereka cerita. Di mahkamah dia mengaku. Itu dipanggil tembak kaki sendiri. Yes. Dan ini tidak dilaporkan oleh pihak pemberita. To be fair to them, mereka tidak tahu macam mana nak laporkan perkara itu sebab dia tidak akan menjadi sensasi. So kita membaca apa yang dipikirkan pemberita sebagai sensasi. Dan apabila keluar keputusan, kita kononnya terkejut. Macam mana boleh lepas? Di sini saya kena tegas. Saya kena tegas sebab ini penting sebagai pengamal undang-undang. Saya tahu apa yang berlaku di mahkamah dan saya tahu di mana khilaf atau ketidaklengkapan laporan-laporan akhbar ataupun portal-portal. Mereka cuma memetik yang sensasi pada hari itu. Bila dah petik sensasi, tak cukup masa nak tulis yang lain. Sebab orang takkan baca lebih pada 3 minit. 2 minit pun tak baca. So, inilah rakyat kena faham. Sebab itu peguam tidak akan memberi pandangan kes sebelum kes selesai. Sebab itu peguam akan memberi pandangan setelah dia menganalisa alasan penghakiman. Having said that, dalam mengatakan perkara itu, saya perlu berlaku adil kepada sistem kedaulatan undang-undang. Iaitu, walaupun pada dasarnya nampak bahawa bukti-bukti yang ditampilkan adalah terlampau lemah, ini tidak menghalang pihak pendakwa raya untuk melaksanakan tanggungjawab dia untuk merayu kalau dia nak. Dan di sini saya kena ucapkan tahniah dan syabas kepada Tan Sri Idrus Harun kerana kenyataan yang beliau telah buat adalah mematuhi kedaulatan undang-undang. Apa yang dicakap semalam petang dilaporkan oleh media, dia mengatakan kami akan teliti alasan penghakiman. Kami akan bincangkan. Kami nombor 2, kami akan bincangkan dengan pasukan pendakwaan untuk melihat atas alasan yang diberi, adakah kita masih mempunyai ruang untuk merayu. Dan yang ketiganya, kalau ada, kami akan memparkan rayuan. So, itulah cara mana-mana pasukan pendakwa raya akan membuat keputusan nak merayu atau tidak. Bukan mengikut emosi. Oh, ini Zahid Hamidi, so kita kena rayu. Tak. Undang-undang tak melihat siapa yang dituduh. Undang-undang melihat apakah dia bukti yang ada. Now, walau begitu sekalipun, jikalah pihak pendakwa raya dalam kebijaksanaan mereka mendapati mereka ingin merayu, maka apa yang masih boleh dilakukan adalah sekiranya lah, ini kita tidak tahu sebab kita membaca alasan penghakiman berjumlah 64 muka surat, 172 perenggan yang telah menganalisa keterangan-keterangan yang telah dianalisa oleh hakim tersebut. Pihak pendakwa raya mungkin mendapati ada keterangan-keterangan saksi-saksi tertentu yang boleh membantu mereka yang mungkin telah tertinggal daripada dianalisa oleh hakim. Itu boleh menjadi satu alasan rayuan. Itu kita kena tunggu. Daripada apa yang kita ada di hadapan ni,
yakni yang ni alasan penghakiman, saya tak nampak cacat celah dalam sini. Tapi apa yang tak ada di sini, kalau ada dalam nota keterangan yang akan ditampilkan dalam rekod rayuan, ada 1 ataupun 2 poin untuk pihak pendakwa raya kukuhkan hujah mereka, maka mereka akan teruskan failkan rayuan, dan pada masa itu kita akan tahu sama ada mereka berjaya meyakinkan mahkamah ataupun tidak. Tapi untuk menyudahkan bahagian kedua dan ketiga ni, iaitu berkaitan dengan keputusan mahkamah, Saudara Regi, saya mendapati setiap elemen pertuduhan yang wajib dibuktikan telah dengan betul dan tepat menurut fakta-fakta yang dirujuk oleh hakim menunjukkan bahawa pihak pendakwa raya malangnya dalam kes Zaid Hamidi Ultra Kirana ini tidak berjaya membuktikan sampai ke tahap yang perlu untuk memanggil Zaid Hamidi membela diri. Oleh itu, Zaid Hamidi dibebaskan daripada kesemua 40 pertuduhan, dan maksudnya dari segi undang-undangnya, Saudara Regi, selagi tidak ada rayuan ataupun selagi jika ada rayuan masih tidak memihak kepada pihak pendakwa raya, maka Zaid Hamidi bebas sebebas-bebasnya, bebas penuh berkaitan kes Ultra Kirana. Tidak ada pada bila-bila masa selepas ini beliau boleh dituduh berkaitan jumlah 13.5 juta Singapura yang bersamaan 40 juta ringgit Malaysia itu. Bagaimana pula dengan orang-orang yang lain yang dinamakan dalam ledger? Itu seperti yang diumumkan oleh SPRM beberapa bulan lalu untuk mereka buat siasatan, dan mereka yang lain, sama ada Tan Sri Muhyiddin Yassinnya, sama ada Rizal Marikannya, sama ada Khairi Jamaluddin, maupun mana-mana pemimpin atau ahli korporat yang dinamakan, jika ada bukti mengatakan mereka menerima rasuah ataupun balasan tanpa tujuan yang sah, maka untuk pihak pendakwa raya melalui SPRM menentukan nak tuduh atau tidak. Itu cerita lain. Sebab itu tiada kena-mengena dengan 13.5 juta duit Singapura ini. Tidak. Itu cerita lain. Akhir sekali, saya perlu juga ingatkan rakyat. Saya tahu Saudara Regi mempunyai beberapa soalan, tapi izinkan saya menyudahkan satu perkara. Bebas daripada kes Ultra Kirana ini, rakyat juga perlu ingat bahawa Zaid Hamidi masih menghadapi satu set 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Itu tiada kena-mengena dengan keputusan hari Jumaat semalam. Di situ, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sudah pun memanggil Zaid Hamidi untuk memasuki pembelaan. Maksudnya, di situ, Mahkamah mendapati dari sudut keterangan yang ditampilkan oleh pendakwaan di situ, cukup bukti untuk memanggil pembelaan, dan Zaid Hamidi sedang memberi keterangan melalui diri dia dan saksi-saksinya yang akan dipanggil. Sekarang sudah sampai saksi pembelaan lain. Dan akan selesai, saya percaya, dalam tempoh terdekat, by end of the year ataupun awal tahun depan. Itu tertakluk kepada jadual perbicaraan di sana. Maksudnya, untuk Zaid Hamidi, beliau boleh bersyukur dia sudah lepas daripada 40 pertuduhan Ultra Kirana, dan sekarang ni dia perlu khusyuk untuk membela diri di 47 pertuduhan Yayasan Akal Budi. Itu cerita lain. Sekian, Saudara Regi.